Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk pelajaran pada kali ini, kita akan belajar mengenai tajuk dalam bab akidah tingkatan 2, iaitu ketaatan malaikat. Okey, kalau anak-anak murid semua boleh tengok buku teks muka surat 75 hingga 80. Kalau ada buku teks boleh tengok muka surat tu. Baiklah, jadi dalam pelajaran ini, apa yang akan kita dapat, apa yang akan kita pelajari adalah yang pertamanya, konsep beriman kepada malaikat, dalil nakli kewajipan beriman kepada malaikat, nama-nama dan tugas-tugas malaikat, tugas-tugas lain bagi malaikat, apa perbezaan di antara malaikat dengan manusia, dan apakah hikmah-hikmah beriman dengan malaikat. Jadi kita akan pergi satu persatu. Okay, yang pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan beriman kepada malaikat? Okay, maksud beriman kepada malaikat adalah kita yakin dalam hati kita bahawa malaikat ini merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan daripada cahaya. Asal malaikat adalah daripada cahaya. Jadi kenapa kita kena beriman dan kita kena yakin bahawa malaikat ini wujud dan malaikat ini juga adalah makhluk Allah? Kerana ianya telah termaktub dalam rukun iman kita. Iaitu rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Jadi jika kita tidak beriman dengan kewujudan malaikat, maka tidak sempurnalah iman kita. Maka dikhawatiri akan terbatal iman kita. Jadi hati-hati, kita kena percaya dengan adanya malaikat ini. Okay, ini bertepatan dengan dalil yang Allah telah turunkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat ke-177. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab ila akhir ayat. Okay, yang bermaksud, bukankah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu berimannya seseorang kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada kitab, dan sebagainya. Dalam Al-Quran Allah dah sebut bahawa kita kena beriman kepada malaikat. Dah tersebut dalam salah satu perkara yang telah dinyatakan. Ini daripada Al-Quran. Daripada hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika baginda ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam tentang iman. Antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang bermaksud, hendaklah kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul dan hari akhirat, dan beriman dengan ketentuan Allah yang baik dan buruk. Daripada maksud ni, ini adalah rukun-rukun iman. Dan seperti yang Ustaz cakap tadi, malaikat termasuk dalam rukun iman yang perlu kita amalkan. Kita perlu beriman dengannya. Barulah iman kita sempurna. Okey, bagus. Baiklah, kita teruskan dengan nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Sebagai seorang Muslim, kita perlu tahu bahawa banyak malaikat, angka sampai tak terkira. Tapi yang perlu kita tahu dan wajib kita ketahui, ada 10 kesemuanya. Jadi apakah nama-nama malaikat ini dan apakah tugas-tugasnya? Yang pertama, malaikat yang perlu kita tahu adalah malaikat Jibril. Malaikat ni kita familiar kan? Malaikat Jibril iaitu tugasnya menyampaikan wahyu kepada para rasul. Nabi terima Al-Quran daripada malaikat Jibril. Nabi-nabi lain terima wahyu daripada malaikat Jibril. Sebab tugasnya adalah untuk menyampaikan pesanan kepada para rasul. Suruhan daripada Allah kepada para rasul direct. Yang seterusnya, malaikat Mikail. Tugasnya adalah untuk menguruskan rezeki, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, malaikat Israfil, iaitu meniup sangkakala. Meniup sangkakala ni belum lagi terjadi. Bila
malaikat Israfil ni akan bekerja, akan melakukan tugasnya apabila nak kiamat nanti. Dia akan meniupkan sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk mematikan manusia dan yang kedua untuk menghidupkan. Okey. Dah 3 nama dan tugas-tugas malaikat yang kita tahu. Kita teruskan lagi. Yang seterusnya, yang keempat, malaikat raqib. Tugasannya adalah untuk mencatat amalan-amalan baik bagi pelakuan yang dilakukan oleh manusia. Manakala malaikat atid pula mencatat amalan jahat yang kita lakukan. Okey, raqib amalan-amalan baik, atid amalan-amalan jahat. Jangan terbalik pula. Okey. Yang seterusnya, malaikat Israel. Malaikat Israel ni sangat familiar kan? Sampai apa? Sampai lagu kita selalu nyanyi. Bila Israel datang memanggil. Kan? Jadi ataupun lebih sinonim kalau dalam masyarakat Melayu kita panggil malaikat maut. Okey, tugasnya apa? Tugasnya adalah mencabut nyawa semua makhluk yang bernyawa. Itu adalah tugas malaikat Israel. Jangan tertukar dengan Israfil tadi, okey? Apatah lagi? Israel. Okey. Jadi yang seterusnya, malaikat yang perlu kita tahu juga adalah malaikat Munkar dan Nakir. Okey, Munkar dan Nakir adalah malaikat yang tugasnya untuk menyoal orang-orang yang telah meninggal dunia. Apa soalan dia ni? Okey, soalan dia yang 6 tu lah. Yang kita semua dah tahu kan? Kita semua dah tahu apa soalannya. Kita dah tahu apa jawapannya. Kalau dalam dunia kita boleh cakap soalan bocor. Tapi dekat dalam kubur nanti, kita tak boleh nak jawab. Mulut kita dah tak boleh berkata. Jadi siapa yang akan menjawab? Seluruh anggota tubuh kita yang lain yang akan menjawabnya. Okey, yang seterusnya, malaikat Ridwan. Tugasnya untuk menjaga pintu syurga, manakala malaikat Malik, malaikat yang paling kalau boleh kita tak nak jumpa. Kerana apa? Kerana tugasnya iaitu menjaga pintu neraka. Sebab kita tak nak masuk neraka, kita akan cuba buat kebaikan sebanyak boleh supaya kita tidak masuk dan tidak berjumpa dengan malaikat Malik ni. Sebab bila dekat neraka nanti, na'udzubillah min zalik, siksaannya sangat pedih. Okey, jadi kita jangan buat jahat. Okey, jadi ada 10 malaikat yang perlu kita tahu dan juga tugas-tugasannya. Baiklah. Jadi ini adalah tugas-tugas lain bagi malaikat. Okey, bukan saja tugas-tugas dia. Tadi tu tugas-tugas khas. Ini tugas-tugas malaikat ni, diorang buat apa juga lagi. Okey, yang pertama menanggung arash. Okey, kedua mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang yang taat. Sebab tu kita kena buat baik. Sebab bila kita buat baik, kita taat dengan perintah Allah, maka malaikat akan mendoakan kepada kita, akan memohon keampunan daripada Allah untuk kita. Masya Allah. Sangat beruntung siapa yang didoakan oleh malaikat ni. Yang seterusnya, apa tugas-tugas lain bagi malaikat? Malaikat juga membisikkan kebaikan ke dalam hati manusia. Kalau syaitan dia sentiasa membisikkan kejahatan, berlawanan dengan malaikat. Malaikat akan sentiasa membisikkan kebaikan kepada kita. Okay, seterusnya, malaikat juga tugas dia adalah sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira masa, sentiasa bertasbih kepada Allah. Dan yang terakhir, apa tugas-tugas lain bagi malaikat? Malaikat juga menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Macam kita sekarang ni, kamu tengah dengar apa yang ustaz ajar, apa yang ustaz terangkan. Kita berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah, malaikat akan membuka sayap dan menaungi kita semua. Kerana apa? Kerana kita sedang menuntut ilmu. Ini termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat. Okey, baiklah. Yang seterusnya, kita tengok pula apa perbezaan antara malaikat dan manusia. Okay, apa perbezaan? Okay, kita akan tengok perbezaan daripada 3 aspek. Kita pergi satu per satu. Yang pertama adalah aspek fizikal. Okay. Manusia diciptakan semestinya daripada tanah, iaitu Nabi Adam. Asal kita diciptakan daripada tanah. Tetapi kita semua diciptakan daripada air mani. Okey. Kalau malaikat diciptakan daripada cahaya. Kemudian manusia pula berjantina. Ada lelaki, ada perempuan. Manakala malaikat pula tidak berjantina. Tak ada lelaki, tak ada perempuan. Okey. Seterusnya manusia
tanpa sayap. Kita tak ada sayap. Okey, malaikat ada sayap. Ada banyak sayap malaikat. Dalam hadis ada mengatakan bahawa malaikat ada 600 sayap. Tu baru sebelah. Belum lagi sebelah. Sebelah lagi. Kalau ada dua belah, 600 tambah 600 sama dengan 1200 sayap. Masya Allah, sangat besar kan? Kita tengok kapal terbang yang ada 2 sayap tu pun dah besar. Burung helang yang ada 2 sayap tu pun dah besar. Apatah lagi malaikat yang ada 600 sayap di kiri, 600 sayap di kanan. Semuanya atas kekuasaan Allah. Yang seterusnya, sifat. Okey, sifat manusia ini sentiasa ada nafsu. Okey, contohnya seperti berkahwin. Nafsu kat sini maksudnya keinginan. Ada keinginan untuk makan, keinginan untuk tidur, keinginan untuk belajar. Okey, manusia bernafsu, tetapi malaikat tidak bernafsu. Manusia juga sentiasa berkeinginan untuk makan dan minum untuk hidup. Tetapi malaikat tidak. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Manusia pula mati, tetapi malaikat tidak mati sehingga kiamat. Okey, itu daripada aspek sifat. Yang seterusnya, yang terakhir, daripada aspek tanggungjawab, apa perbezaan antara manusia dan malaikat? Okey, manusia ada yang taat dan ada yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iman manusia ni kadang-kala yazid, kadang-kala yangkus. Ada berkurang dan menaik. Okay, dan juga manusia juga mendapat pahala dan dosa bagi setiap tindakannya. Berbeza dengan malaikat. Malaikat sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat juga menjalankan tanggungjawabnya, menjalankan tugasnya tanpa mengharapkan balasan, pahala, gaji dan sebagainya. Okey? Jadi ini adalah perbezaan di antara manusia dan malaikat. Jadi kita teruskan lagi, apakah hikmah yang kita dapat jika kita beriman kepada malaikat? Okey, yang pertamanya, kita dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menyedari kehebatannya mencipta malaikat. Malaikat tadi kan ustaz bagi tahu sayap dia besar, banyak kan? Jadi bila kita tengok ni betapa besarnya ni, maka kita kena lagi mensyukuri. Sebab apa? Sebab bila kita nampak makhluk yang sehebat malaikat ni, kita akan terfikir ada yang lagi hebat daripada malaikat, iaitu siapa? Allah Subhanahu Taala, kerana Allah yang menciptakan malaikat tersebut. Jadi dia akan dapat meningkatkan keimanan kita sekiranya kita beriman kepada kewujudan malaikat. Yang seterusnya, menggalakkan seseorang supaya sentiasa memperbanyak amalan soleh kerana yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan baik. Jika kita beriman, kita akan sentiasa memperbanyakkan amalan soleh kita kerana apa? Kita percaya bahawa setiap apa yang kita lakukan akan dicatat. Kebaikan kita, keburukan kita akan dicatat. Jadi kita akan memperbanyakkan amalan kita. Yang seterusnya, apabila kita beriman juga, kita akan menambahkan rasa gerun untuk melakukan keburukan kerana kita yakin bahawa malaikat mencatat segala amalan buruk dan akan dihisap pada hari akhirat. Ini samalah macam atas tadi. Bila kita dah beriman ni, kita percaya bahawa malaikat ni sentiasa mencatat keburukan dan kebaikan kita kan. Jadi kita pun takut nak buat dosa. Kita tak nak kita dapat buku amalan kita tu daripada tangan kiri. Kan? Sebab na'udzubillah min zalik, kalau kita dapat daripada tangan kiri, neraka lah tempat kita. Okey, yang seterusnya, apabila kita beriman juga, kita akan menjadikan seseorang sentiasa berwaspada kerana setiap amalan yang dilakukan akan dicatat oleh malaikat. Dan yang terakhir, kita dapat membentuk peribadi Muslim yang sejati dengan cara melakukan suruhan Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Apabila kita percaya, apabila kita beriman dengan sepenuh hati, iman kita pun sempurna, maka secara automatik ia dapat membentuk peribadi seorang Muslim yang sejati. Wallahualam. Jadi sekadar itu perkongsian untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan sama-sama kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah berjumpa lagi kita di lain hari, di waktu yang lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kongsi pada orang lain. Sama-sama kita menuntut ilmu, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.